Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton, pendengar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kesempatan ini kita dapat meneruskan sesi tazkirah yang bertajuk wujudnya Allah, apakah bertempat ataupun tidak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, kita sebagai umat Islam yang berpahaman ahli sunnah wal jamaah telah bersepakat ataupun telah bersetuju untuk mempelajari serta meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan terpelihara daripada sifat-sifat kekurangan. Dalam arti kata yang lain, dalam pengajian sifat 20 kita beri pengetahuan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala melalui sifat pertamanya. Allah Subhanahu wa taala wujud. Kewujudan Allah Subhanahu wa taala sejak azali lagi, tidak ada yang mendahulinya dan tidak ada pula yang mengakhirinya. Manusia ini wujud kerana ada yang menjadikannya melalui proses hubungan dua ibu bapa. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala lahirlah kita sebagai anak. Itu proses kita, proses kewujudan kita sebagai manusia. Manakala Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan ataupun tidak berhajat kepada tempat. Kewujudan kita sebagai manusia bertempat. Kita berada di Labuan, setengah orang berada di Sabah, setengah orang berada di Malaysia, di Semenanjung, di Arab, di Eropah dan sebagainya. Kewujudan manusia memang berhajat kepada tempat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Walaupun kita pernah mendengar kenyataan bahawa Allah berada di mana-mana. Maksudnya keadaan ataupun kewujudan Allah itu tidak terletak ataupun tidak bergantung pada satu tempat. Macam kita ini ada pihak, sudut atas, sudut bawah, sudut tengah, sudut hujung, sudut kanan, sudut kiri. Itu kita sebagai manusia. Manakala Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat, tidak ada pihak, tetapi Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana bagi dirinya yang selayaknya. Sebab itu dalam pengajian ilmu tauhid kita ditegaskan qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan diri sendiri. Maknanya Allah tidak berhajat kepada makhluk, tidak berhajat kepada tempat, tidak berhajat kepada sesiapa pun. Malah kita sebagai manusia, sebagai makhluklah yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambahan pula, kalau dikatakan Allah itu bertempat, itu bersalahan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ditegaskan laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un bermakna tidak ada sesuatu pun yang menyerupai ataupun tiada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini duduk, kita perlu pada tempat duduk. Kalau kita berdiri, demikian juga kita berhajat kepada sokongan-sokongan dan dokongan-dokongan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada semua itu. Kita ada biji mata untuk melihat, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat dengan tidak berhajat kepada biji mata. Allah Maha mendengar, Allah tidak menggunakan cuping telinga untuk mendengar, tetapi kita manusia memerlukan telinga untuk mendengar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditegaskan tadi tidak menyerupai, tidak sama dengan manusia ataupun dengan makhluk. Justru itu kita yakin dan percaya bahawa asas pertama dalam ilmu tauhid yaitu
kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Sifat 20 yang pertama yaitu wujud, yaitu adanya Allah. Adanya Allah tidak diadakan, tidak dijadikan. Allahnya ada, tidak ada bapa, tidak ada anak. Adanya Allah adalah sejak azali, dirinya sendiri saja yang maha mengetahui. Oleh itu kita perlulah melihara ataupun berpegang kepada akidah yang sahih, yang betul-betul menjadi pegangan umat Islam, yang memberi keselamatan di dunia dan di akhirat. Demikian saja secara ringkasnya pendapat ataupun hujah tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala, tetapi wujudnya Allah tidak bertempat. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.